Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini saya akan merumuskan pemikiran yang terdapat dalam puisi Melayu tradisional, puisi Melayu moden dan prosa Melayu tradisional. Jadi yang pertama, pemikiran dalam seloka Pak Kadok. Terdapat 3 pemikiran dalam seloka ini. Yang pertama, pemikiran kritikan sosial. Yang kedua, pemikiran ketaatan. Dan yang ketiga, pemikiran akhlak dan moral. Jadi yang pertama, pemikiran kritikan sosial. Pemikiran kritikan sosial dikatakan positif kerana pengarang menegur masyarakat bahawa kekecewaan tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan perkara yang salah. Tindakan Pak Kadok yang mencurahkan nasi dan membunuh isteri kerana kelaparan dan kecewa mengajar masyarakat tentang perlunya bersabar. Kita perlulah mengawal emosi dan bersabar ketika menghadapi kekecewaan kerana setiap tindakan yang kita lakukan ketika marah dan kecewa akan membawa penyesalan. Contoh dalam teks seloka ialah ada nasi dicurahkan, awak pulang ke buluran dan ada isteri dibunuh nyaris mati oleh tak makan. Dan seterusnya, pemikiran kritikan sosial dikatakan negatif kerana pengarang memperlihatkan kelemahan dan kebodohan masyarakat sendiri. Tindakan Pak Kadok meletakkan kampung halamannya sebagai pertaruhan judi menunjukkan sifat tamak, kejahilan dan mudah terpedaya yang didorong oleh harapan keuntungan segera. Kita haruslah berfikir secara rasional sebelum membuat sebarang keputusan dan tidak tamak dalam mengejar keuntungan duniawi. Contoh dalam teks, ayamnya menang, kampung tergadai. Dan yang akhir sekali, pemikiran kritikan sosial dikatakan istimewa kerana pengarang berjaya menyindir kebodohan rakyat yang terlalu patuh kepada pemerintah. Pak Kadok terlalu percaya dan tunduk kepada raja sehingga beliau sanggup menukar ayam sabungnya tanpa berfikir panjang. Kita haruslah berfikir secara kritikal dan tidak menuntut perintah atau menasihat orang lain secara membuta tuli. Contoh dalam teks, ayamnya menang, kampung tergadai. Yang seterusnya saya akan merumuskan pemikiran dalam sajak Guru karya Usman Awang. Dalam sajak ini terdapat 3 pemikiran, iaitu pemikiran pengorbanan, pemikiran kemanusiaan dan pemikiran pendidikan. Jadi yang pertama, pemikiran pendidikan dikatakan positif kerana pengarang menegaskan bahawa pendidikan dan ilmu merupakan asas kemajuan manusia dan pembangunan negara. Kita perlulah menuntut ilmu dengan tekun dan menghargai peranan guru kerana ilmu menjadi jabatan kejayaan dan kemajuan diri. Pendidikan menjadi kunci untuk melahirkan generasi berfikiran kritis yang mampu memimpin negara. Contoh dalam teks, jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini seorang raja menaiki tahta, jika hari ini seorang presiden sebuah negara, jika hari ini seorang ulama yang mulia, jika hari ini seorang peguam menang bicara, jika hari ini seorang penulis terkemuka, jika hari ini siapa sahaja menjadi dewasa. Ini menunjukkan semua pemimpin dan tokoh bermula daripada didikan oleh seorang guru. Seterusnya, pemikiran pendidikan dikatakan negatif kerana pengarang mendedahkan jurang sosioekonomi dan infrastruktur antara pendidikan bandar dan di luar bandar. Dalam konteks pendidikan sebenar, guru di pedalaman menghadapi cabaran kekurangan sumber pembelajaran, infrastruktur sekolah dan akses teknologi. Namun, kualiti pendidikan tidak seharusnya ditentukan oleh kemudahan fizikal, tetapi keikhlasan dan dedikasi guru adalah penentu utama. Contoh dalam teks, di sebuah sekolah mewah di ibu kota, di bangunan tuan sekolah Hulu Terengganu, dia adalah guru mewakili 1000 buku. Dan yang akhir sekali ialah pemikiran pendidikan dikatakan istimewa kerana pengarang mengangkat martabat guru sebagai sumber segala ilmu dan menyamakan guru dengan ibu, bapa, sahabat dan pemimpin yang mencorak kehidupan manusia. Dalam konteks pendidikan abad ke-21, guru bukan sekadar penyampai ilmu tetapi juga pemimpin untuk melahirkan generasi seimbang dari segi intelek dan moral. Contohnya,
Contoh dalam teks, dialah ibu, dialah bapa, juga sahabat. Alur kesetiaan mengalirkan nasihat. Ini menggambarkan kasih sayang dan keikhlasan guru mendidik murid tanpa mengira latar. Dan yang akhir sekali, saya akan merumuskan pemikiran yang terdapat dalam cerita teladan Si Tanggang Anak Derhaka. Terdapat 3 pemikiran dalam cerita ini, iaitu pemikiran kemanusiaan, pemikiran keagamaan, dan pemikiran kritikan sosial. Yang pertama, pemikiran kemanusiaan. Pemikiran kemanusiaan dikatakan positif kerana pengarang berjaya menonjolkan nilai kasih sayang, tanggungjawab dan keinginan untuk memperbaiki kehidupan diri serta keluarga. Watak Si Tanggang pada awal cerita menunjukkan semangat kemanusiaan yang tinggi apabila dia berusaha keras untuk keluar dari kemiskinan dan membantu ibunya yang hidup susah. Kita haruslah berusaha memperbaiki kehidupan diri dan keluarga dengan penuh kasih sayang serta tidak melupakan jasa ibu bapa yang telah banyak berkorban demi kesejahteraan kita. Contohnya, Si Tanggang meninggalkan kampung halamannya untuk mencari pekerjaan dengan harapan dapat memperbaiki taraf hidup ibunya dan dirinya. Dan seterusnya, pemikiran kemanusiaan dikatakan negatif kerana pengarang menonjolkan bagaimana sifat kemanusiaan boleh hilang daripada emosi menguasai diri. Dalam cerita Si Tanggang, kasih sayang seorang ibu yang tulus bertukar menjadi kemarahan dan kekecewaan apabila anaknya sendiri sanggup menghina serta menolak hubungan darah antara mereka. Dalam kehidupan masa kini, masih terdapat anak-anak yang malu mengaku asal-usul atau bersikap dingin terhadap ibu bapa apabila sudah berjaya dan hidup senang. Mereka lebih mementingkan status serta pandangan orang lain berbanding menghormati orang tua sendiri. Contohnya, ibu Si Tanggang berdoa supaya Si Tanggang diberikan balasan yang setimpal akibat menderhaka terhadap ibunya. Dan yang terakhir, pemikiran kemanusiaan dikatakan istimewa kerana pengarang menonjolkan kuasa mutlak kasih sayang seorang ibu. Ibu Si Tanggang sanggup merendahkan diri, menanggung rasa malu dan menempuh penghinaan di hadapan orang ramai hanya untuk mengesahkan bahawa Si Tanggang ialah anak kandungnya. Tindakan ini memperlihatkan kasih sayang yang tidak bersyarat dan keberanian seorang ibu mempertahankan hubungan dengan anak walaupun dipandang hina oleh masyarakat. Sebagai anak, kita haruslah menjaga maruah dan perasaan ibu bapa kerana tindakan yang menghina menyebabkan kita akan ditimpa musibat. Contohnya, ibu sanggup menanggung malu dan ditolak di halayak ramai semata-mata untuk mengesahkan identiti anaknya. Jadi itu sahaja yang saya dapat rumuskan dalam ketiga karya yang saya pilih ini. Sekian, terima kasih.